A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian sirah an-nabawiyah. Dan kita dah mula masuk tajuk marhalah yang kedua ataupun tahap yang kedua dakwah Nabi SAW. Tahap pertama iaitu dakwah secara rahsia, lebih kurang selama 3 tahun. Kemudian selepas itu turun perintah Allah kepada Nabi SAW agar dakwah dilakukan secara terbuka. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Kemudian Nabi pun terus tanpa melengahkan masa mengumpulkan kabilah-kabilah Arab di Bukit Safa dan menyatakan Islam secara terbuka. Mungkin timbul persoalan, Islam adalah untuk umum, bukan untuk kabilah Arab sahaja ataupun kabilah tertentu. Tapi kenapa Allah perintah kepada Nabi agar berdakwah secara terbuka kepada kaum kerabat al-aqrabin yang paling dekat, tidak kepada semua sekali? Jawapannya ialah dakwah ini asalnya adalah untuk semua, naziran lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, termasuk semua jenis manusia, semua bangsa, semua peringkat umur, semua latar belakang. Tapi di peringkat awal, dakwah mestilah ditumpukan kepada yang paling dekat dan yang paling kita sayangi, iaitu keluarga yang terdekat. Untuk apa? Untuk apa? Supaya bila berlaku apa-apa halangan, cabaran dalam dakwah, maka kita perlu pada mereka yang menolong dan mempertahankan kita. Dan tidak ada yang akan menolong dan pertahankan kita bila kita dalam kesusahan ataupun musibah, melainkan keluarga ataupun orang yang terdekat dengan kita, iaitu al-aqrabin. Okey, lepas Nabi mengiklankan dakwah secara terbuka, maka berlakulah pertembungan secara nyata antara hak dan batil, antara Nabi, orang-orang beriman dan orang-orang musyrikin Mekah. Allah juga menurunkan ayat yang juga memerintahkan Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Kalau sebelum ni, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Tapi lepas itu Allah turunkan satu lagi ayat yang tidak menyebut kepada keluarga yang terdekat tetapi umum, iaitu surah Al-Hijr ayat 94 dan 98. Cuba tengok surah Al-Hijr ayat 94 dan 98. Kita sekarang sedang, kalau buku teks kita sedang belajar tajuk dakwah secara terbuka. Kalau teks buku bahasa Arab muka surat 100
43. Dan kalau buku terjemahan 145. Teks buku kita Sirah Nabawiyah As-Sahihah yang diterjemah dalam bahasa Indonesia, muka surat 145. Okey, jumpa surah Al-Hijr ayat 94 dan sehingga 97. Kita tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' ni makna sada'a, iaitu zahara, zahirkan, nyatakan, terangkan. Zahirkan apa ni? Zahirkan ma tu'mar, apa yang kamu, bima tu'mar, dengan apa yang kamu diperintah. Maknanya Allah perintah Nabi, walaupun Nabi itu adalah Rasulullah, tapi Allah tak kata nyatakan apa yang kamu nak nyatakan, bukan. Tapi nyatakan apa yang kamu diperintah. Maksudnya apa tu? Maksudnya jangan simpan satu. Yang lebih besar daripada itu ialah Nabi pun terikat dengan perintah Allah. Nabi tak boleh nak memandai-mandai. Allah tak kata sampaikan ikut akal kamu ataupun ikut nafsu kamu sebab kamu Rasulullah. Tak. Tapi sampaikan dengan apa yang kamu diperintah. Yang Nabi sampai pun adalah mesti daripada Allah. Maka kalau yang kita sampaikan, dan kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, lagilah wajib kita sampaikan apa yang daripada Allah, bukan daripada guru, bukan daripada pendapat kita. Itu jelas. Allah kata zahirkan, nyatakan dengan apa yang kamu diperintah. Kamu hanyalah sebagai utusan Rasulullah, bukan mereka-reka agama. Kemudian bila kamu nyatakan secara jelas dakwah, maka kamu akan hadapi tentangan. Maka datang perintah Allah yang kedua, iaitu wa'arid 'anil musyrikin. Hendaklah apa dia arid? Berpaling daripada orang-orang musyrikin. Apa maksud berpaling? Adakah tinggalkan dakwah? Kalau kita faham tinggalkan dakwah, bercanggahlah. Mula-mula Allah perintah supaya zahirkan, sampaikan. Lepas tu berpaling daripada mereka. Adakah lepas Nabi sampaikan, Allah pun kata, okey, tinggalkan mereka setelah kamu sampaikan? Ataupun apa maksudnya? Maksudnya ialah berpaling tu ialah jangan kisah, jangan peduli apa yang mereka kata tentang dakwah engkau. Tapi dakwah teruskan. Mereka maki ke, mereka cela ke, mereka kutuk, jangan ambil kira. Itu maksud. Kemudian bila dakwah Nabi akan menerima tentangan, halangan daripada orang musyrikin, macam mana? Sedangkan Nabi
baru berdakwah lebih kurang 3 tahun, dan mereka yang beriman lebih kurang 40 orang. Mana kumpulan yang sangat kecil tiba-tiba dizahirkan, ditunjukkan dakwah di hadapan masyarakat Quraisy yang dah lama menyembah berhala, syirik kepada Allah, dan mereka ada kekuatan tersendiri. Bagaimana Nabi nak hadapi itu? Ketika itu Allah bagi jaminan. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Ayat 95. Bila mereka menentang kamu, maka Allah bagi jaminan, janji Allah, iaitu kami akan tetap memelihara, menjaga, mengawal kamu daripada kejahatan al-mustahzi'in, orang-orang yang mempermainkan, memperolokkan kamu. Boleh? Siapa ni yang memperolokkan kamu ni? Ayat seterusnya Allah huraikan, al-mustahzi'in, sifat al-mustahzi'in, sifat al-musyrikin ialah allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka ni yang menjadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, iaitu mereka mensekutukan Allah. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu. Tahu apa ni? Akibat tentangan mereka tu. Ayat-ayat macam ni bila Nabi dengar, apa kesannya? Apa kesannya? Nabi akan jadi tak takut lah. Sebab yang menjamin tu siapa? Allah. Kekuatan kepada Rasulullah. Sebab tu asas dakwah ialah, asas kekuatan kepada dakwah apa dia? Keyakinan. Satu, kena Allah. Yang kedua, yakin pada Allah. Bila dah kena, dah yakin, dia tak akan takut pada sesiapa. Kemudian lepas tu ayat 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna. Allah kata, bila kamu sampaikan dakwah secara terbuka, orang akan maki, orang akan kutuk. Daripada orang puji kamu al-amin, orang kata gila, maka tentulah dada kamu sempit. Jangan risau yang tu. Kenapa? Walaqad na'lamu, pasti sesungguhnya kami tahu bahawa dada engkau sempit disebabkan kata-kata celaan mereka. Apa faedah Allah bagi tahu? Allah tahu. Kenapa lega? Kita kalau kita sedang ada masalah duit, masalah kewangan, lepas tu kawan kita kata, saya tahu awak ada masalah. Adakah ayat itu menenangkan kita? Menghilangkan kerusingan? Kalau dia kaya. Kalau dia tak kaya, dia tak kata nak tolong. Dia kata, saya tahu awak ada masalah. Adakah menenangkan kita? Tak kan? Kenapa? Sebab setakat dia tahu, dia boleh buat apa? Sebab dia adalah makhluk sama dengan kita. Tapi bila Allah yang berkata, aku tahu dada kamu sempit, mana Allah nak beritahu, Allah ni bukan setakat tahu, tapi pastilah boleh buat lebih daripada itu. Bila Allah tahu, mesti ada tindakan. Sebab Allah adalah Tuhan. Boleh faham? Tengok Allah suruh Nabi sampaikan dakwah, selamatkan manusia dalam keadaan masyarakat dah rusak, semuanya adalah kufur dan syirik. Dalam keadaan Nabi kumpulan yang kecil dan lemah, masa itu Allah bagi kekuatan pada Rasulullah. Sebab itulah benda yang pertama yang Allah perintah pada Nabi sebelum berdakwah secara terbuka, apa dia? Antara benda yang paling asas sebelum Allah perintah Nabi berdakwah secara terbuka, apa dia? Kau boleh sebut ayat Quran?
Ha? Tak, itu kum fa'anzir, Allah suruh perintah berdakwah. Tak, sebelum Allah perintah Nabi berdakwah. Tak. Kekuatan. Sebelum kamu sampai secara terbuka, kamu akan hadapi halangan, cacian, celaan. Kamu ada kekuatan dalaman. Sebab tu kamu kena buat benda ni. Salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian warattilil qur'ana. Sebenar salat malam hubungan manusia dengan Allah. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Bila kita kenal Allah, kita bangun malam, kita cinta Allah, kita tak akan takut pada sesiapa kecuali Allah. Okey. Bila Nabi sampaikan dakwah secara terbuka, kalau ikut buku ni, apa kata penulis ni? Dr. Akram Dia Al-Umari. Muka surat 144, bahagian bawah. Merupakan satu hal yang wajar bila Rasulullah memulai berdakwah secara terang-terang dengan memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Sebab mereka dibutuhkan, diperlukan sebagai pendukung dan pelindungnya. Sebagaimana pelaksanaan dakwah di Mekah sudah seharusnya memberikan pengaruh secara spesifik kepada negeri yang merupakan basic keagamannya yang urgent. Apa ni? Maka menariknya ke dalam pangkuan Islam tentu memiliki peranan positif yang besar bagi kabilah-kabilah lainnya. Sebab dia masyarakat Arab ni dia terikat dengan apa? Lebih kepada kekabilahan. Jadi kabilah ni ada kekuatan, ada kemuliaan, maka dia akan menjadi ketua. Maka sebab tu antara dakwah Nabi yang pertama ialah Nabi fokus pada kabilah-kabilah. Atas dasar ini maka risalah Islam tidaklah dituju secara spesifik kepada suku Quraisy di tempoh-tempoh awal dakwah, kerana Islam sebagaimana secara gamblang, secara umum dijelaskan oleh Al-Quran menjadikan dakwah pada suku Quraisy sebagai langkah pertama. Jadi dakwah kepada suku Quraisy hanyalah sebagai langkah pertama dalam rangka mewujudkan alamiyatul Islam ataupun Islam secara terbuka, secara umum. Pada realitinya banyak sekali ayat-ayat Makkiyah justru menjelaskan bahawa Al-Quran itu merupakan peringatan bagi sekalian makhluk. Antaranya apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam, bukan untuk bangsa Quraisy sahaja. Okey. Apa tentangan orang musyrikin ataupun apa mesej utama yang Nabi sampaikan kepada orang musyrikin dalam dakwah secara terbuka? Ada empat benda. Sepatut kita kena ikut cara Nabi lah. Pertama, penekanan kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Dan sebelum tauhid pastilah mengenalkan Allah kepada orang musyrikin. Okey. Kenapa tauhid yang paling utama perlu ditekankan dalam peringkat awal dakwah? Kenapa tak tekankan solat dulu, ekonomi dulu? Tujuan manusia diciptakan ialah untuk beribadat pada Allah. Lagi? Kalau tak kenal Allah, tak takut. Tapi okey je hidup tak kenal Allah.
Ada pun semua punca masalah manusia ialah sebab tidak mentauhidkan Allah. Semua. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kewangan, masalah negara, semua punca daripada tidak mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah, automatik dia mensyirikkan Allah ataupun menjadikan Tuhan selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Okey, orang musyrikin Mekah ni, adakah dia tak kenal Tuhan? Ha? Kenal? Ada dalil? Ha? Ada dalil tak? Orang musyrikin Mekah kenal Tuhan? Ada apa dia? Ha. Cuba baca ayat tu. Nak jadi pendakwa kena tahulah ayat tu. Baru orang yakin kan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau Muhammad bertanya mereka siapa mencipta langit dan bumi, mereka pasti menjawab mana mereka kenal Allah dan mereka mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi, Allah penurun hujan, Allah menghidup dan mematikan, Allah bagi rezeki. Habis apa masalahnya kalau mereka dah kenal Allah? Apa masalah? Masalahnya mereka tidak mentauhidkan Allah. Dia hanya mengaku Allah itu sebagai Rabb, pencipta. Daripada sinilah keluar istilah tauhid rububiyah yang orang kata salah. Dalam Quran tak ada. Tak apalah dalam Quran tak ada. Tapi ayat yang bermaksud orang musyrikin mengiktiraf kerububiyah Allah memang ada. Dan sebab itulah Allah juga sebut dalam Quran, orang musyrikin, orang kafir ni, bila dalam keadaan terdesak, contoh naik kapal, datang ombak besar, dia akan berdoa pada siapa? Allah. Maknanya syirik. Tapi bila tersepit, cari Allah, bukan cari berhala. Dan ulama kata, orang Islam kadang-kadang lagi teruk daripada orang musyrikin Mekah. Lagi teruk dari sudut mana ni? Dia tak solat. Nama dia Islam, dia tak solat. Okey? Tapi bila dia timba masalah, dia cari siapa? Bomoh. Di sudut tu dia orang Islam ni lebih teruk daripada orang musyrikin. Orang musyrikin terdesak cari Allah. Tapi orang setengah orang Melayu bila terdesak cari bomoh. Lagi syirik. Okey. Jadi isu yang paling utama Nabi tekankan di peringkat awal dakwah ialah bagi orang musyrikin kenal Allah dan mentauhidkan Allah. Lepas mentauhidkan Allah, barulah datang apa? Ibadat. Ibadat tu setelah 10 tahun. Selagi manusia tak kenal Allah, tak mentauhidkan Allah, ibadat tak ada guna. Berapa ramai yang salat tapi hidup penuh dengan syirik, penuh dengan riak. Sebab tauhid tak jelas. Lepas tu kita tengok kan, kalau zaman Nabi, bila dia Islam, semuanya Islam. Ibadatnya ikut cara Nabi, akhlaknya ikut cara Nabi, pakaiannya cara Islam. Tak ada seorang pun yang solat tapi buka aurat zaman Nabi, tak ada. Bila dia solat tapi buka aurat, satu benda yang sangat-sangat janggal, tak berlaku. Tapi sekarang ramai tak orang Islam solat tapi buka aurat, solat tapi rasuah, ramai tak? Apa puncanya? Sebab tauhid tak jelas. Apa yang dia ajar peringkat awal ialah solat, rukun Islam, rukun iman. Pasal mentauhidkan Allah tak ditekankan. Ya Allah kata apa?
Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, bila masuk Islam, masuk semua. Jangan masuk bahagian solat je. Jangan masuk bahagian puasa je. Jangan masuk bahagian nikah kahwin je. Masuk semua sekali. Okey. Nampak tak? Bila Nabi bawa tauhid, inilah menjadi sebab utama dakwah Nabi ditentang. Sekarang orang bukan Islam menentang tak dakwah yang dibuat oleh kita? Contohlah dalam konteks kita di Malaysia. Orang bukan Islam menentang tak? Pasal apa? Sedangkan Nabi hari pertama bawa, terus ditentang oleh orang musyrikin. Sebab apa yang nak dibawa oleh Nabi jelas bercanggah dengan pegangan dan amalan mereka. Maka mereka akan menentang. Jelas. Tapi sekarang cakap pasal agama setiap hari, tak ada penentangan. Kenapa? Sebab tauhid tak jelas. Ramai penceramah ke ustaz ke, dia tak cerita pasal tauhid. Dia ada cerita pasal apa? Pasal fiqh, pasal hadis. Akhirnya berlaku pertembungan bukan antara orang kafir dengan orang Islam, tapi berlaku pertembungan antara Islam sama Islam. Jadi orang kafir tengok je, seolah agama Islam tu tak ada masalah dengan mereka. Yang ada masalah ialah kan pelik kan? Pelik tapi benar. Sebab tu orang musyrikin Mekah bila Nabi ajak mereka sembah Allah saja, mereka kata ini kerja gila ni. Kerja gila, kerja pelik. Kenapa? Sebab kami dah sekian lama sembah banyak Tuhan, tiba-tiba ajak sembah satu Tuhan. Cuba buka surah ni, surah Sad ayat 4 dan 4 hingga 7. Surah Sad ayat 4 hingga 7. Cuba ke? Muka surat berapa? Empat lima tiga. Okey, cuba tengok ayat tu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'ajibu apa? Mereka rasa, siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah. Bila Nabi ajak mereka supaya sembah Tuhan satu sahaja, wa'ajibu, mereka pun rasa pelik. Anja'ahum, bahawa datang pada mereka munzirun, seorang pemberi peringatan. Minhum, pemberi peringatan itu adalah daripada kalangan mereka sendiri, bukan orang luar, bukan orang asing. Wa qala al-kafirun, dan orang kafir berkata, haza sahirun, ini tukang sihir yang penipu ni. Tukang sihir yang menipu. Kemudian dia kata, aja'alal alihata ilahan wahida, adakah patut dan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi, oh pelik sungguh. Padahal yang mana yang pelik? Yang mana pelik? Tuhan banyak ke Tuhan satu? Tuhan banyak. Tapi orang musyrikin anggap yang pelik ialah pasal apa? Sebab benda-benda baru. Dari segi logik akal, yang pelik Tuhan banyak lah. Macam mana Tuhan banyak nak menguruskan satu benda kan? Hancurlah. Kalau kereta dua pemandu pun dah rusak kan? Ini alam. Tuhan ni nak turun hujan, Tuhan ni nak gelap, habis hancur. Itu yang pelik.
Yang tak pelik ialah Tuhan satu. Yang Nabi bawa tu tak pelik. Tapi yang satu yang tak pelik tu dia rasa pelik. Sebab bila benda yang salah diamalkan sekian lama dan tidak ada orang tegur, akhirnya dia rasa benda yang pelik, yang salah jadi itu tahap yang paling susah. Mungkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap mungkar. Kita ada pergi satu tempat tu, kita tengok pelik kan, dia di atas kubur, dia duduk, dia belaga ayam atas kubur. Bahkan dalam kepuk kan, dia panggil kepuk kan, bawah tu mayat kan, dia belaga ayam dalam tu. Jadi kepuk tu sebagai pagar untuk tahan ayam tu daripada keluar. Dia belaga ayam dalam tu. Kita tak pernah tengok, jadi kita tengok pelik. Dan bila kita tegur, dia tengok kita pula pelik. Apa ni? Kenapa dia rasa kita pelik? Walaupun yang peliknya ialah mereka. Kenapa? Sebab dia buat benda tu sekian lama dan orang tengok, orang lalu tak ada tegur. Tiba-tiba kita datang tegur. Akhirnya yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Sebab tu orang yang tidak mencegah kemungkaran, dosanya lagi besar daripada orang yang buat kemungkaran. Sebab tidak ada pencegahan lah, kemungkaran tu semakin berleluasa dan akhirnya dianggap ma'ruf. Okey, lepas tu Allah kata apa? Inna haza la syai'un ujab. Oh, dia kata, orang musyrik kata pelik lah, ni benda yang pelik ni, iaitu ajak sembah Tuhan yang satu. Lepas tu dia kata apa lagi? Cuba tengok. Wantalaqal mal'u minhum. Maka datanglah al-malak, pembesar-pembesar Quraisy, lalu berkata apa? Animshu. Apa makna animshu? Teruskan sembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Jangan peduli dengan dakwah Muhammad ni. Dan wasbiru ala alihatikum. Dan sabarlah kamu dalam menyembah. Masya Allah. Oh, hebat orang kafir ni. Dia kata sabar. Mana nasihat yang bagus tak? Nasihat yang bagus. Sabar. Kekal sembah Tuhan yang banyak. Tapi yang pelik apa dia? Orang Islam tak sabar nak sembah Tuhan yang satu. Kadang-kadang tak solat. Kemudian inna haza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dikehendaki. Apa maksud? Ini yang patut ni. Sembah apa? Tuhan yang banyak. Ni yang dikehendaki. Tengok. Pembesar ni diluahkan, rasa pelik dia. Dia kata apa? Ma sami'na bihaza fil millatil akhirah. Kita tak pernah dengar ni dalam agama yang akhir ni. Ni agama, kita tak dengar, tak pernah dengar agama yang Muhammad bawa ni. Apa dia? Sembah 7 keturunan. Kita tak pernah dengar Tuhan satu. Tiba-tiba inna haza illa ikhtilaq. Tidaklah yang Muhammad bawa ni melainkan mereka. Nampak tak pertembungan yang jelas antara hak dan batil? Itu makna Islam bila dizahir mesti bertembung antara apa? Hak dan batil. Tapi sekarang kita tak nampak pertembungan antara hak dan batil. Yang kita nampak ialah pertembungan antara hak dan hak. Yang mendakwa satu Quran, satu Rasul dan satu kitab. Tapi bergaduh. Okey. Satu. Yang kedua, yang Nabi tekankan ketika peringkat awal dakwah di Mekah ialah iaitu keyakinan kepada hari akhirat. Okey, kenapa ni pentingnya beriman dan yakin pada hari akhirat? Kenapa?
sehingga menjadi topik utama dakwah Nabi di peringkat Mekah. Kita duduk sibuk pasal solat, pasal zikir, pasal kunut kan. Kenapa ni? Beriman dengan hari akhirat topik utama dakwah Nabi di Mekah. Satu, akhirat kekal. Nombor dua, apa kita buat ada dia punya balasan dia, baik atau buruk. Dia sebenarnya pencegah manusia daripada buat jahat, daripada buat kemungkaran. Pencegahnya apa? Percaya pada hari akhirat. Sebab bila dia tak percaya pada hari akhirat, makna apa? Hidup sekali, buat dosa, tak ada balasan, buat je. Apa masalah? Tapi kalau dia yakin ada hari pembalasan, buat jahat, dibalas jahat, masuk neraka, dia tak berani buat. Jadi semua akan jadi baik. Bila semua beriman dan yakin pada hari akhirat. Tengok anak penjual susu kan. Benda simple je. Mak ni sepatut dengan cakap lah, arahan mak kan. Tapi sebab dia tahu perbuatan mencampurkan susu dengan air adalah haram dan dia akan disoal di akhirat, tak berbalik, maka tak berlakulah kemungkaran. Dia pun tak menipu dan orang di luar sana pun tak akan tertipu. Betul? Apa penghalangnya? Percaya pada hari akhirat. Semua yang tak solat, semua yang buat dosa, semua yang rasuah, semua yang berbohong, semua sebab tidak yakin pada hari akhirat. Walaupun kalau kita tanya, percaya, tapi sebenarnya tak percaya. Okey. Dan bila Nabi tekan pada keyakinan pada hari akhirat, orang musyrikin pun tentang juga. Sebagaimana menentang isu tauhid. Pasal apa orang musyrikin menentang kehidupan hari akhirat? Kenapa? Dia tentang habis-habisan. Kenapa? Satu, mungkin tak masuk akal bagi sebab dia fikir dari segi logik akal. Manusia bila dah mati, dah hancur, mana mungkin boleh dihidupkan semula untuk diberi balasan? Mustahil. Sebenarnya mereka tak percaya lepas mati boleh dihidupkan, berpunca daripada yang pertama lah, dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Tuhan ini hebat, boleh mencipta semula manusia seperti asal. Bila yang pertama ada masalah, yang kedua ada masalah. Okey, kita tengok ayat-ayat yang menunjukkan orang musyrikin Mekah menentang kehidupan hari akhirat. Cuba buka surah Saba. Ayat 7 dan 8. Surah Saba. Ayat 7 dan 8. Okey, kita tengok maksud dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata orang-orang kafir, hal nadullukum, tengok bahasa dah. Nak tak kami nak tunjuk pada kamu? Tunjuk apa ni? Ala rajulin, kepada seorang lelaki. Seorang lelaki ni Nabi Muhammad lah. Yunabbiukum, yang bawa cerita pada kamu, iza muzzaqtum, apabila kamu semua dah mati, dah hancur, kullu mumazzaq, sehancur-hancurnya. Tapi dia cerita apa Muhammad ni? Innakum lafi khalqin jadid, lepas kamu mati dah hancur, kamu akan dicipta seperti makhluk yang baru. Nak tak aku nak cerita tentang lelaki ni? Kemudian apa kata lagi orang kafir? Aftara ala Allah kazibah, adakah patut ni Muhammad ni mereka-reka ke atas Allah pendustaan? Ambihi jinnatun, ataupun dia ni gila. Jinnatu tu gila. Bal, Allah pun tempelak mereka.
Allah tempelak mereka. Allah kata apa? Puak-puak ni sebenar la yu'minuna bil akhirah. Mereka tak percaya pada hari akhirat. Fil azab, dalam azab, wad dalali al ba'id, dan azab kesesatan yang jauh. Cuba buka satu lagi surah Al-An'am ayat 29. Qalu, cuba, wa qalu, dan mereka berkata, orang musyrikin Mekah berkata, in hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan kami di dunia, habis. Bila mati, habis, tamat. Wa ma nahnu bima bu'usi, dan kami tidak akan dibagikan. Okey, sekarang ada tak orang yang tak percaya pada hari akhirat? Siapa? Ha? Orang Islam. Kebanyakan orang Islam yang tak solat, yang buat maksiat tu sebab tak percaya pada hari akhirat. Cuma dia tak menentang secara terang-terang macam orang kafir ni. Orang Islam tanya, ada tak hari akhirat? Dia kata ada. Bahkan dia hafal rukun iman, iaitu salah satu beriman dengan hari. Tapi perbuatan dia menunjukkan kita percaya. Dia menipu, dia rasuah, dia tak salat. Sebenarnya perbuatannya mendustakan hari akhirat. Mana lebih baik? Orang kafir menentang secara terang-terang akidah beriman dengan hari akhirat. Orang Islam menentang secara senyap-senyap. Mana lebih baik? Yang tak menipu. Ha? Yang tak menipu. Mana lebih baik berterus terang, kan? Jangan berpura-pura menipu diri sendiri. Okey. Yang saya ringkaskan, yang ketiga, macam mana Nabi nak jawab ni? Macam mana Nabi jawab? Poin yang kedua tadi, iaitu orang musyrikin menentang keimanan dengan hari akhirat. Macam mana Nabi jawab? Kita nak jawab macam mana kalau orang tak percaya? Mana ada hari akhirat ni? Lepas mati, matilah. Kuat sikit. Yelah, lepas kiamat tak ada. Dia percaya akan kiamat, tapi lepas kiamat tak ada apa-apa dah. Macam mana kita nak yakinkan orang bahawa ada hari kiamat? Sama ada orang yang tak percaya terus terang macam orang kafir, ataupun orang Islam tak percaya dari segi perbuatan, tindakannya. Kalau tak boleh jawab, macam mana nak jadi pendakwah? Ha? Betul? Apa buktinya bahawa ada kehidupan akhirat? Ya, apa bukti? Apa bukti? Ha? Surah Yasin. Baca ayat tu. Ayat berapa tu? Ayat akhir. Okey, cuba buka surah Yasin. Betul ke ada dalam surah Yasin ni? Sebab kalau tanya orang Melayu, dia tak tahu ni. Inilah orang Melayu tu kita lah. Surah Yasin ayat
Okey, cuba buka surah Yasin ayat 79. Daripada 78. Dia seorang pembesar musyrikin Mekah, nama dia Ubay bin Khalaf. Dia ambil tulang-tulang yang dah hancur, dia pergi depan Nabi Muhammad, dia tunjuk ni, Muhammad, ni tulang yang hancur, mana masuk akal Allah boleh hidupkan semula, dah hancur lebur dah. Maka Nabi Muhammad jawab, na'am, yumitukallah, Allah akan mematikan kamu, summa yab'asuka, kemudian Allah akan membangkitkan kamu, summa yahsyuruhum ilan nar, kemudian Allah bangkitkan kamu dan campak kamu dalam neraka. Terus terang Nabi cakap. Kemudian turun ayat surah Yasin ni. Lepas Nabi cakap, turun ayat ni, ayat 78. Wa daraba lana masalan, dan dia telah membuat kepada kami contoh. Dia tu siapa ni? Ubay bin Khalaf. Dia buat contoh pada siapa? Pada Nabi. Biasa Nabi buat contoh kan. Ni orang kafir buat contoh pada Nabi. Contoh apa ni? Wa nasya khalqah. Masa dia buat contoh, dia lupa ciptaannya oleh Allah. Dia lupa. Lalu dia berkata, man yuhyil izam, siapa yang boleh menghidupkan izam, tulang-tulang, wahya ramim, dalam keadaan tulang tu dah hancur. Siapa ni? Maka Allah suruh Nabi jawab, qul, wahai Muhammad, jawab pada mereka, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang boleh menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur ialah siapa? Allah tak kata Allah. Tengok bahasa Al-Quran. Allah tak kata Allah. Yang boleh menghidupkan tulang yang hancur ialah yang menciptanya kali pertama. Tak perlu sebut Allah. Boleh faham? Manakala yang boleh cipta kali pertama sehingga tulang tu hancur, maka untuk menghidupkan balik tulang tu, mana lebih mudah? Cipta kali pertama ataupun kali kedua? Kali kedua. Ini jawapan dia. Yang boleh menghidupkan ialah yang mencipta kamu kali pertama. Kemudian, wahwa bikulli khalqin alim. Dalil kedua apa dia? Allah boleh cipta kembali. Dia dengan setiap ciptaan dia maha. Mana asas untuk membuat sesuatu mesti ilmu. Betul tak? Nak buat kereta kena ada ilmu pasal kereta. Allah boleh cipta manusia sebab apa? Allah maha mengetahui yang dulu, yang sedang dan akan datang, yang zahir, yang tersembunyi. Okey, habis. Sebab poin kedua, Allah suruh Nabi jawab, kenapa kena ada hari akhirat? Iaitu supaya Allah tu maha adil dan supaya Allah dapat membalas setiap perbuatan manusia. Kalau tak ada hari akhirat, Allah zalim, maha suci Allah. Berapa ramai yang buat jahat terlepas. Bila mati, kalau tak ada hari akhirat, apa jadi? Tak ada keadilan. Yang dizalimi tak dapat keadilan. Betul? Yang sepanjang masa dia hidup baik je, lepas mati tak ada balasan. Dia buat baik tapi dia kena kutuk, dia kena maki. Lepas tu lepas mati tak ada kehidupan yang lain. Jadi buat baik buat apa? Tak adil. Jadi poin kedua untuk menolak dakwaan yang mengatakan tidak ada hari akhirat ialah supaya Allah boleh berlaku adil dan membalas. Cuba buka surah ni. Surah Al-Qalam ayat 35 hingga 38. Jumpa. Okey. Allah kata apa? Nanti catat semua ni sebab semua nak jadi pendakwah ni.
Kalau tak nak jadi pendakwah, jangan tadabbur Al-Quran. Nasihat saya, kalau tak nak jadi pendakwah, jangan tadabbur Al-Quran. Sebab Quran cerita dia adalah cerita dakwah. Okey. Allah kata apa? Afanaj'alul muslimina kal mujrimi? Soalan. Adakah patut kami jadikan orang yang Islam sama dengan orang yang berdosa? Adakah patut? Maksudnya apa ni? Kalau tak ada hari akhirat, maka seolah kami jadikan orang Islam buat baik dengan buat jahat sama. Kamu merompak dengan kamu solat sama. Kamu rasuah dengan kamu berlaku adil sama. Adakah patut? Kemudian Allah tanya lagi, malakum kaifa tahkumun? Apa maksud tu? Malakum kaifa tahkumun? Apa yang kamu hukum ni? Hukum jenis apa ni? Yang buat jahat tak ada balasan, yang buat baik pun tak ada balasan. Jenis hukum apa ni? Manusia kalau kat dunia kan, rumah dia kena rompak. Pergi jumpa polis, polis kata tak ada. Kamu kena rompak, itu masalah kamu kan? Dia rasa apa? Tak adil kan? Tahu pula dia tak adil. Tapi bila dia tak percaya pada hari akhirat, sebenarnya lagi menunjukkan Allah tu tidak adil. Tak masuk akal. Kemudian, am lakum kitabun fihi tadrusun? Allah tanya lagi, ataupun kamu ada kitab yang kamu belajar yang boleh menghukum bahawa orang jahat dengan orang baik sama, yang beriman dengan munafik sama? Ada kitab tertentu ke? Kitab apa ni? Innalakum fi lama takhayyarun, dan sesungguhnya dengan kitab tu bagi kamu ikut suka kamu yang kamu nak pilih apa hukum. Adakah patut? Ini antara jawapan Nabi kepada mereka musyrikin Mekah yang tidak percaya pada hari akhirat. Okey. Yang ketiga, poin ketiga yang Nabi tekan pada orang musyrikin Mekah di peringkat awal dakwah, iaitu dia Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Pun ditentang. Bila Nabi cerita dia tu Rasul, mula orang musyrikin menentang habis-habisan. Sebelum tu orang biasa okey, bahkan dipuji Nabi Al-Amin. Bila sebut Rasul je habis. Apa poin yang mereka tak menolak Nabi ni sebagai Rasul? Apa poin dia? Ni orang manusia biasa, kami pun orang. Apa hal? Apa kelebihan kamu? Kalau kami kena dengar cakap kamu, kamu pun kena dengar cakap kami, sebab kita sama-sama orang kan? Poin dia. Apa lagi? Dia kata Rasul ni bukan Rasul, sama dengan kami, pergi makan, ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, makan bersama, kemudian pergi ke pasar. Apa hal jadi Rasul? Rasul mestilah berbeza. Jadi dia nak Rasul tu jangan makan. Sedangkan dia lupa semua Rasul-Rasul sebelum tu makan, minum, termasuklah Nabi Isa AS. Nabi Isa makan tak? Makan. Cuba buka surah ni. Surah Furqan ayat 7 dan 8. Allah kata apa? Wa qalu, orang musyrikin Mekah. Betul-betul berlaku dialog, penentangan secara terang-terang, dan Allah rakam dalam Al-Quran. Orang musyrikin Mekah berkata pada Muhammad, ma hazar rasul? Apa jenis Rasul ni? Ya'kulu ta'am, makan makanan sama dengan kami. Wa yamshi fil aswaq, dan pergi ke pasar sama dengan kami. Tak ada kelebihan apa-apa. Kemudian laula unzila ilaihi malak, alangkah baiknya kalau turun kepadanya satu malaikat.
Maka bersama Rasul itu ada malaikat tu bersama Rasul menjadi nazir. Mana malaikat sama ada jadi Rasul ataupun jadi penguat, penyokong kepada Rasul. Ataupun yulqa ilai kanzun, ataupun Rasul ni ada kanzun. Apa kanzun? Harta. Nak jadi Rasul biarlah ada harta, biarlah kaya. Ni miskin, anak yatim. Au takuna lahu jannatun, ataupun Rasul tu ada kebun. Durian ke musakin ke? Nak jadi pemimpin tak ada kebun. Ya'kulu minha, yang boleh makan padanya. Maka berkatalah orang zalim. Wa qala zalimun, telah berkata orang yang zalim, itu orang musyrikin Mekah. In tattabi'una illa rajulan mashura. Kamu tak ikut Muhammad ni, melainkan dia adalah lelaki yang disihir. Muhammad kena sihir. Jadi jangan ikut orang kena sihir. Nampak tak? Jadi penentang yang ketiga apa dia? Orang musyrikin Mekah menentang Nabi sebagai Rasul. Saya nak tanya, sekarang ramai tak yang menentang Rasul? Orang Islam ke orang kafir? Orang Islam sendiri. Betul kan? Orang musyrikin Mekah, dia menentang Rasul tu sebagai Rasul. Makna yang Nabi cakap tu tak payah cakap lah. Nabi sebagai Rasul dia tolak. Okey? Orang Islam terima tak Nabi sebagai Rasul? Terima. Tapi dalam senyap-senyap dia tolak. Betul? Ini yang Nabi buat. Yang saya buat pun okey. Dia tolak tak? Dia tolak. Jadi ada tak perbezaan antara orang Islam yang tolak sunnah Nabi dengan orang musyrikin tolak Nabi sendiri? Betul tak? Betul. Ada persamaan. Siapa yang tolak sunnah Nabi, ada persamaan dengan orang musyrikin yang menolak Nabi. Kalau kamu terima Nabi, terimalah apa yang Nabi buat. Jangan mulut terima, tapi yang Nabi cakap, yang Nabi buat, kamu letak nombor 2. Yang guru kamu letak nombor 1. Sebenarnya itulah tolak secara senyap. Okey. Yang keempat, apa dia? Mesej yang Nabi bawa, poin yang keempat dalam peringkat awal di Mekah, dan juga mendapat tentangan yang kuat daripada orang musyrikin. Agak-agak apa dia? Al-Quran. Orang musyrikin Mekah tak boleh terima Al-Quran. Dan bila dia tak boleh terima, dia tuduh. Apa tuduhan orang musyrikin terhadap Al-Quran? Muhammad reka Quran. Muhammad diajar oleh orang asing. Ada ketika Muhammad dia kata pergi belajar dengan orang asing, keluarlah Quran. Apa lagi dia tuduh? Quran adalah sihir. Quran adalah syair. Macam-macam tuduhan. Tapi orang musyrikin Mekah ni, dia tolak Quran, dia tuduh Quran macam-macam. Mereka faham tak Quran? Faham. Sekarang orang Islam sendiri terima tak Al-Quran pada dasarnya? Terima. Tapi pada isinya, kontennya dia terima tak? Tak terima. Ada tak persamaan? Orang musyrikin Mekah tolak Quran dalam keadaan mereka faham, dan orang Islam menolak isi kandungan Al-Quran dalam keadaan mereka pun tak faham. Ada persamaan? Ada. Okey, sebab itulah kalau zaman Nabi berlaku pertembungan secara jelas antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi sekarang berlaku pertembungan antara Islam sama Islam. Sebab apa? Bertembung antara Islam yang ikut Al-Quran dengan yang tak ikut Al-Quran. Berlaku pertembungan orang Islam yang ikut sunnah Nabi dengan yang tak ikut sunnah Nabi. Okey. Okey, dalam peringkat dakwah secara terbuka ni, ramai sahabat yang masuk Islam. Lagi terbuka, lagi ramai masuk Islam. Antaranya siapa?
Kita balik pada buku kita ni. Kata penulis buku ni muka surat 145. Di antara sahabat yang masuk Islam dalam tempoh dakwah secara terang-terang adalah Abu Zar Al-Ghifari. Ibn Hajar menjadikan dalil bagi kisah Islamnya Abu Zar dan persaksian Ali atas keislamannya terjadi setelah 2 tahun kenabian ataupun lebih. Sehingga ia pun siap untuk berdialog dengan tamu asing, iaitu Ali berdialog dengan Abu Zar. Abu Zar datang daripada kabilah Ghifar, daripada luar Mekah. Okey, kita tengok baca kisah bagaimana Abu Zar masuk Islam dan apa pengajarannya. Okey, kata penulis, keberadaan kisah masuk Islamnya Abu Zar berasal daripada hadis yang sahih daripada 2 orang sahabat, iaitu Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga daripada riwayat Abdullah bin As-Samit dalam Sahih Muslim sahaja. Tapi ada percanggahan lah antara 2 hadis ni. Kita ambil yang daripada hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada, kita lompat sikit daripada beberapa riwayat yang sah, dia dapati bahawa Abu Zar menentang. Ini Abu Zar sebelum masuk Islam. Memang dia tak suka benda-benda yang jahiliah, benda-benda syirik, memang dia tak suka. Sebab tu ada setengah ahli tafsir mengatakan, ahli sirah mengatakan, Abu Zar sebelum masuk Islam dia ada fahaman Hanifiyah, agama Ibrahim, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Abu Zar menentang perkara-perkara jahiliah sejak semula. Ia enggan menyembah berhala, menentang orang yang mensyirikkan Allah dan melaksanakan solat sebelum ia masuk Islam. Dia dah solat dah sebelum masuk Islam. Solat mana ni? Solat daripada agama Nabi Ibrahim yang 2 rakaat. Hal tersebut ia dilakukan selama 3 tahun tanpa mengkhususkan kiblat tertentu sebagai tempat menghadap. Nampaknya ia terpengaruh dengan ajaran pengikut Ibrahim yang lurus, iaitu yang Hanif. Tatkala mendengar keberadaan Nabi, tengok, bila Nabi dakwah secara terbuka, semakin tersebar. Bila tersebar sampai pada kabilah Ghifar yang jauh di luar Mekah sana. Kadang-kadang dakwah ni kena buat terbuka supaya apa? Mesej tu sampai seluas yang mungkin. Jangan asyik sembunyi je. Tatkala mendengar keberadaan Nabi SAW, ia pun datang ke Mekah dan ia tidak suka bertanya perihal Nabi secara langsung. Namun akan menemuinya begitu hari sudah malam. Dia sebenarnya Abu Zar dalam hadis sahih, sebelum bila dia dengar cerita Nabi bawa agama yang baru, dia pun hantar adik-beradik dia yang bernama Anis. Kamu pergi ke Mekah, dapatkan berita ni. Betul tak? Cerita ada seorang kat Mekah bawa agama baru. Makna apa tu? Walaupun Abu Zar ni belum Islam, tapi ada sifat yang bagus, iaitu sifat apa tu? Tidak mensyirikkan. Tak. Tabayyun. Dia berita tersebar Muhammad bawa agama baru, dan berita daripada orang musyrikin Muhammad sesat, gila kan? Ramai orang dengar, ramai orang terima apa yang disebut oleh orang musyrikin. Tapi Abu Zar orang yang waras. Sebab tu dia ada sifat tabayyun. Dia hantar adik dia Anis, kamu pergi cek betul tak apa yang disebut oleh orang musyrikin, Muhammad ni sesat dan sebagainya. Tapi bila adik dia pergi ke Mekah bawa berita, bawa balik pada Abu Zar kata apa? Aku tak puas hatilah maklumat yang kamu ambil ni. Dia pun persiapkan diri dan musafir, sebab dia nak maklumat tu betul-betul. Sebab Muhammad ni bukan setakat bawa berita baru, tapi dia adalah Rasul, dia adalah Nabi. Jadi dia sendiri musafir ke Mekah dan tengok sendiri dengan mata kepala. Dia panggil apa? Kalau sebelum tu dia panggil apa? Ilmu apa? Ilmu yakin. Sekarang dia nak apa? Ainul yakin. Walaupun dia orang kafir. Masa ni dia belum Islam, tapi berapa ramai orang Islam bila dapat maklumat terus sebar. Betul tak? Kadang-kadang dia dengar ustaz tu mengajar, terus dia tuduh
Tuduh apa? Apa-apa je lah. Mana Abu Zar lebih baik dia? Sepatut kalau ikut Abu Zar, dia buat apa? Jom kita dengar dulu ustaz ni mengajar apa. Dia mengajar ayat apa, kan? Apa dia cakap? Aku nak dengar sendiri. Lepas tu kita buat keputusan. Ini tak, dengar pun tak, dengar pula tepi jalan, kan? Terus dia labelkan ustaz ni apa-apa je lah. Mana puak-puak ni lebih teruk daripada Abu Zar yang belum Islam tu. Tidak ada sifat tabayyun. Okey. Tatkala mendengar Nabi SAW, ia pun datang ke Mekah dan ia tidak suka bertanya perihal Nabi secara langsung. Dia tahu. Dia tak adalah sampai Mekah tanya orang musyrikin, mana tempat Muhammad? Dia tak akan tanya. Sebab apa? Sebab adik dia dah bagi peringatan. Kamu kalau pergi Mekah, jaga-jaga. Muhammad sedang diperhati, sedang diawasi dan sedang orang musyrikin nak tangkap, nak bunuh dia. Jadi maklumat itu menjadikan Abu Zar berhati-hati. Bila sampai Mekah, dia tak tanya sebarang orang. Namun akan menemuinya begitu, hari sudah malam. Dia pergi Masjidil Haram. Bila malam, dia pun baring. Saat itu hotel tak ada. Baring kat Masjidil Haram lah. Saat itu Ali radhiyallahu anhu melihatnya. Ali nampak dia dan mengenalnya sebagai orang asing. Ali kata, ni orang luar ni, tak pernah tengok muka ni. Maka Ali pun tawarkan, nak tak kamu tidur rumah aku? Dan tawarkan Abu Zar jadi tetamunya. Dan Abu Zar pun terima. Sepanjang semalam tu Abu Zar sepatah tak tanya Ali, aku nak jumpa Rasulullah ke, di mana Rasulullah, tak ada. Sebab dia tak percaya lagi pada Ali, dia tak kenal Ali. Ali pun tak percaya pada Abu Zar, Ali pun tak tanya. Okey, keesokan hari kedua, ia meninggalkan rumah Ali dan menuju ke Masjidil Haram hingga petang. Daripada pagi sampai ke petang. Ali pun menemuinya sekali lagi dan memintanya ke rumah. Ali kata, okeylah, kamu ni nampak orang luar, kamu siapa? Jom tidur rumah aku malam kedua. Dan malam kedua pun Abu Zar tak tanya lagi dan tak begitu Ali apa tujuan dia datang. Sebab takut Ali ni adalah apa dia panggil? Spy. SB. Ustaz, rumah Ali tu rumah Abu Talib ke? Ha? Rumah Abu Talib tu lah. Tak sebut kat sini. Dia duduk rumah Abu Talib bapak dia ke, ataupun duduk bersama Rasulullah. Budak lagi. Dia budak lagi. Budak. Ali masuk Islam ketika umur lebih kurang 10 tahun. Budak, tapi nak begitu apa ni? Bila dah Nabi didik, budak pun jadi orang yang hebat, berhati-hati. Hal yang sama terjadi pada hari ketiga. Besok, hari ketiga, Abu Zar pergi masjid, tengok je. Mungkin dia nak tengok siapa Rasulullah. Tak ada. Petang, dia pun baring, Ali pun jemput kali ketiga. Jom tidur rumah aku. Lalu hari ketiga, Ali bertanya tentang sebab kenapa kamu datang ke Mekah. Lalu Abu Zar memberitahu bahawa ia ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata padanya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar dan Rasulullah. Bila hari sudah pagi, okey, kalau kamu nak jumpa aku, ikut aku. Pagi besok ikut aku. Kerana jika aku melihat ada sesuatu, dalam sirah, dalam hadis sebut detail, Ali kata kamu duduk belakang aku tapi jarak yang jauh. Jangan duduk dekat. Kalau dekat orang akan perasan kamu ikut aku. Kamu duduk jauh. Kemudian bila aku nampak ada sesuatu yang merisaukan, aku akan tunduk. Buat tuang air ke, ikat tali kasut ke, kamu berhenti. Bila aku bangun berjalan, kamu ikut. Tapi jarak yang jauh. Makna Ali walaupun budak, dia cukup berhati-hati menjaga apa? Rahsia. Sebab kalau orang tahu tempat Nabi, ada riwayat mengatakan dia nak pergi jumpa Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi. Kalau orang musyrik tahu tempat perjumpaan Nabi, habis, hancur. Okey, kata Ali, ia pun mengikuti Ali hingga berjumpa dengan Rasulullah dan menyemak perkataannya hingga akhirnya masuk Islam. Sebab dia memang dah bersedia untuk masuk Islam. Ditanya Rasulullah pun ajar dia Islam dan dia pun mengucap. Dan lepas mengucap, Nabi pesan kepada Abu Zar. Apa dia?
kembalilah kamu kepada kaum kamu. Jangan duduk kat Mekah. Balik pada kaum kamu dan khabarkan kepada mereka hingga datang kepadamu berita tentang diriku. Nabi kata, satu, balik kampung. Yang kedua, berdakwah. Yang ketiga, jangan datang Mekah sehingga kamu dengar perintah daripada aku. Tengok strategi. Pertama, bila dah masuk Islam, jangan duduk diam. Dakwah kepada isteri anak. Dan memang Abu Zar balik kampung, dia berdakwah. Sehingga kan disebut, setelah Abu Zar berdakwah, separuh bangsa kaum Ghifar masuk Islam. Hasil dakwah siapa? Abu Zar. Abu Zar pernah tak ikut latihan dakwah? Pernah ikut kursus? Tak ada. Berapa lama dia ikut kelas? Tak ada. Kenapa? Sekali je dengar daripada Nabi, bukan berkali-kali. Balik terus berdakwah dan keluarganya terima. Habis yang duk belajar lama-lama tu, habis berapa kitab, tak sampai-sampai, tak yakin ke? Belum lagi. Subjek pula banyak, kitab pun banyak, guru pun ramai, kelas pun banyak, tapi tak sampai-sampai. Pasal apa? Apa punca? Apa sebab? Kenapa tak jadi macam tu? Banyak lagi contoh ni. Bila dengar sekali pada Rasulullah, balik turun berdakwah. Tapi kita ni belajar berkali-kali, bertahun-tahun, berkitab-kitab, tak ada perasaan nak sampaikan. Kenapa? Kerja ustaz-ustaz. Tapi ustaz tu asalnya tak jadi ustaz kan? Ustaz-ustaz tu asalnya bukan ustaz. Yang kita yang belajar ni kena jadi macam ustaz jugalah. Sebab ustaz asalnya bukan ustaz pun. Tapi sebab utamanya apa? Cuba fikir. Cuba bayangkan, kalau semua ustaz yang mengajar pelajar-pelajar yang buka kelas yang begitu banyak kan, katalah ada pelajar 1,000 ataupun 2,000. Daripada 2,000, 50 orang je lepas belajar sampaikan. Lepas agak-agak Islam tersebar tak? Tak payah semualah, 50 orang je. Tapi 2,000 belajar, 2,000 lah tak sampaikan. Sampai habis, kelas tu tutup, dia pun penjen belajar. Bila ustaz pindah, dia pun tutup kelas. Okey. Ada apa sebab? Dia ada satu sebab utama ni. Kenapa cara Nabi berdakwah, bila Nabi sampaikan, sahabat ke, jin ke, terus sampaikan. Tanpa menunggu masuk kelas yang kedua. Hati mereka bersih. Hati mereka? Ini hati pelajar-pelajar semua tak bersih ke? Rahmat untuk menyelamatkan orang. Hati manusia sekarang banyak pasir. Tapi kalau Abu Zar ni asal dia bukan Islam. Jin ya, jin yang dengar kali pertama pun syirik. Syirik mana hati bersih tak? Tak. Banyak lagi nak baca kisah ni. Asalnya kafir. Bila kafir, syirik. Bila syirik, hati tak bersih. Tapi bila dengar kali pertama, bukan setakat terima Islam, tapi terus menyampaikan. Sebab apa? Tak ada cinta? Pada zaman turunnya wahyu dan belajar daripada mulut Rasulullah sendiri. Sebab? Nota yang lepas. Jadi sebab utama apa? Kita tak percaya Islam ni agama dakwah.
Ada kata takut salah bagi info, Ustaz. Takut salah bagi info. Tapi Nabi tak pesan pada budak Abu Zar, kamu jangan berdakwah, takut salah bagi info. Nabi cakap pada Abu Zar, balik kampung, berdakwah. Jin kan, kita biasa dengar. Jin kali pertama dengar daripada Nabi, dan Nabi tak tahu pun jin dengar, tapi jin balik tak berdakwah. Salah info tak jin pada kaum dia? Tak. Perintah daripada Allah dan hadis Nabi tentang balik-balik orang ayat. Tapi masa tu Nabi tak sebut lagi hadis tu, balighu anni walau ya. Ya? Peribadi Rasulullah SAW paling mulia, Rasul sangat terkesan kepada para sahabat. Dan Rasulullah SAW tak ada kepentingan langsung. Oh, jadi peribadi ustaz-ustaz ni ada masalah lah, sehingga tak memberi kesan pada pelajar. Kata buang bukan. Ha? Sebenarnya Quran tu yang menjadikan manusia terus berdakwah ialah Al-Quran. Bila Quran masuk dalam hati, dia tak boleh duduk diam. Sebab itu perintah Allah. Dan cerita Al-Quran ialah cerita dakwah. Cerita dakwah aja. Sahabat bila faham Quran, dia mesti berdakwah. Sebab Quran cerita dakwah. Quran suruh berdakwah. Udu' ila sabili rabbika bil hikmah. Kum fa'anzir. Cerita dakwah aja. Cerita Nabi Nuh, cerita dakwah. Cerita Nabi Saleh, cerita dakwah. Cerita Nabi Musa, cerita dakwah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita dakwah. Cerita Ghulamud dakwah, cerita dakwah. Semua cerita dakwah. Jadi bila Quran masuk dalam hati, sahabat mesti berdakwah. Sebab Quran mengajar dan mewajibkan mereka berdakwah. Tapi kebanyakan pelajar, apa yang dia belajar? Tajwid. Ada tak orang belajar tajwid besok terus pergi berdakwah? Tak ada. Tajwid, fiqah, hadis kan? Tu hadis, fiqah, dia lebih kepada untuk apa? Untuk beramal. Quran lebih kepada untuk menyampaikan dan menyelamatkan orang. Jadi bagi saya metod yang betul lah, kita kena utamakan sampaikan Al-Quran pada pelajar. Benda yang paling asas sekali. Kita kata ikut sunnah Nabi, Nabi pagi petang siang malam sampaikan Al-Quran. Semua sahabat tak ada yang tak sampai Quran pada mereka. Semua sahabat tak ada yang tak faham Al-Quran. Semua faham. Sehingga dikatakan Nabi berjaya membentuk masyarakat, Quran bergerak. Pergi mana, orang nampak akhlak Al-Quran. Di pasar, di medan perang, di jalan raya, di atas kenderaan. Masyarakat nampak akhlak Al-Quran di mana-mana. Walaupun Quran tidak ada yang bercetak. Sebab penekanan pagi, petang, siang, malam, Quran. Okey. Kemudian kesudahannya apa ni? Cerita Abu Zar. Kesudahannya, Nabi pesan apa tadi? Balik kampung, berdakwah dan tunggu perintah. Tapi Abu Zar ni, dia faham perintah Nabi tu balik kampung sunat, bukan wajib. Bila dia keluar, dia di khalayak orang musyrikin, dia bercakap secara terus terang, aku telah masuk Islam, aku mengucap la ilaha illallah. Habis. Maka dia dipukul oleh orang musyrikin Mekah, dan bila dipukul sampai berdarah. Sebab apa? Sebab dia mengisytiharkan secara terbuka dia masuk Islam. Benda-benda macam ni menakutkan dan menjadikan orang musyrikin lagi kuat menentang. Kemudian datang Al-Abbas, pakcik Nabi, tolong menenangkan. Dia bagi amanah pada orang musyrikin Mekah, cukup, jangan pukul Abu Zar Al-Ghifari, sebab banyak barang dagangan dibawa oleh orang Ghifar lalu ke Mekah dan bawa untuk kamu. Kalau kamu pukul Abu Zar, kepentingan perniagaan kamu akan terjejas. Orang musyrikin dengar je pasal kepentingan perniagaan, terus stop. Dia lepaskan Abu Zar sebab ada kepentingan. Dan daripada situ Nabi pesan pada Abu Zar, Abu Zar, kamu ni dhaif.
Dia minta nak jadi ketua. Nabi kata, kamu ni dhaif, kamu lemah, kamu tak jadi ketua. Kalau kamu jadi ketua, huru hara. Sebab itulah bila dia balik kampung, dia berdakwah, separuh Bani Ghifar masuk Islam. Tapi bukan semua orang mahir dalam berdakwah boleh menjadi pemimpin. Nabi pesan, bukan semua yang mahir memimpin boleh berdakwah dengan berkesan. Jadi ini pentingnya apa dia? Pemimpin menentukan kemahiran, kebolehan setiap pendakwah. Ada pendakwah dia boleh bercakap, tapi bila mengurus tak boleh, hancur. Ada pendakwah boleh mengurus, memimpin, tapi kalau bila berceramah, orang tidur. Jadi kena tengok kebolehan dan kepakaran masing-masing. Okey, cukup ah? Kita berhenti muka surat 147. Cerita masuk Islamnya Dhamat daripada kabilah Azdi Asy-Syanu'ah. Okey, ada soalan? Ustaz, zaman Nabi kita dengar satu ayat, dua berdakwah kan? So apa sebab di zaman kita orang belajar dengar ayat tapi masih apa kesalahan dekat mata dia punya silap, sedangkan mereka dah tadabbur menjadi mana silap. Dia ini yang dah masuk kelas tadabbur lah, tapi masih belum berdakwah juga. Mungkin sebab Quran tu tak betul-betul masuk dan meresap dalam hati. Sebabnya apa dah? Mungkin ada yang disebut tadi apa? Cinta dunia kan? Cinta nafsu. Jadi ada hijab, ada penghalang. Dia tak masuk terus. Kalau dia masuk terus, dia tak takut pada siapa. Walaupun mengancam kedudukan kerjanya ataupun kerjayanya. Tak ada masalah. Sebab dia buat kerja Tuhan. Dan pemberi rezekinya adalah Allah. Dia tak takut. Tapi kalau masih ada cinta dunia dan masih belum kenal Allah dengan erti kata yang sebenar, dia tak akan bergerak untuk berdakwah. Sebab dakwah ni kerja, bukan kerja dihampa dengan pemadani merah, tapi ditabur dengan ujian, duri-duri dan sebagainya. Bukan senang. Bukan senang. Dan kita belajar kisah Nabi Nuh semalam kan, 950 tahun, lepas tu kena buat kapal lagi, lepas tu diuji pula dengan anak sendiri tak beriman. Okey, saya rasa jugalah sebab kita ni belajar dalam keadaan kita dah senang, kita dah mewah, betul? Jadi nak tinggal tu, sedangkan sahabat-sahabat yang banyak beriman ialah orang yang miskin, orang yang susah. Jadi bila nak buat benda yang susah, tak ada masalah, sebab mereka memang dah susah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kelas malam ni tak ada. Dan kita jumpa besok, pagi besok kelas hadis oleh Ustaz Usama, dan juga malam besok kita sambung kelas tadabbur surah Hud alaihissalam, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل